duha online yang dianjurkan oleh Dun Buluh Gading. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita dan juga kita sentiasa positif dalam melaksanakan arahan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita terus bersemangat dalam menghabiskan baki Ramadan yang masih ada lagi ni. Tajuk yang kita akan bincangkan pada pagi ini berkenaan dengan keistimewaan Lailatul Qadar. Bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat hebat kerana padanya ada malam Lailatul Qadar ataupun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan Lailatul Qadar ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Ramadan istimewa kerana Al-Quranul Karim, dan pada waktu diturunkan Al-Quran itu iaitulah pada malam Lailatul Qadar. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam dua surah berkenaan dengan Lailatul Qadar. Yang pertama surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Surah Al-Qadar ini merupakan surah yang antara awal yang turun di Mekah, dan mengikut tertib penurunan dia surah yang ke-25. Dan satu surah lagi iaitu surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan ini merupakan surah dari sudut tertib nuzul dia, turun dia surah yang ke-64, turun di Mekah. Dan surah ini merupakan surah 1/3 akhir daripada surah-surah Makkiyah, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Sadaqallahul azim. Inilah dua surah yang menceritakan tentang perkara Lailatul Qadar. Dan kalau kita lihat bagaimana dua-dua surah ini turun di Mekah. Turun di Mekah. Baik. Apakah makna Al-Qadar? Bila kita cerita tentang Lailatul Qadar, apakah makna Al-Qadar? Al-Qadar ada 3 makna. Yang pertama dengan makna iaitulah Al-Qada, Al-Hukum, dengan makna ketentuan, ketetapan. Yang kedua dengan makna At-Tadbir, At-Tadbir, pengurusan. Yang ketiga dengan makna Uluwus Sya'an, bermakna Al-Makanah, Uluwus Sya'an, ketinggian. Yang mana Allah Ta'ala mengatakan dalam surah Al-An'am, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Jadi kalimah qadar ada di situ, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, iaitulah yang mana mereka ini tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan. Jadi Al-Qadar dengan makna ketinggian, keagungan. Yang mana Lailatul Qadar ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam Al-Quran, menunjukkan bagaimana hebatnya malam itu, yang penuh dengan ketentuan, yang penuh dengan keagungan, yang penuh dengan yang makna pengurusan, yang mana pada malam itu para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala membawa satu perkara yang sangat besar, membawa satu perkara yang sangat hebat berkenaan dengan tadbir syu'uni khalqihi, pengurusan
urusan makhluk di atas dunia ni. Jadi Allah Ta'ala menyuruh para malaikat ini turun ke bumi membawa satu perkara yang sangat besar. Dalam surah Ad-Dukhan Allah Ta'ala mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Padanya diputuskan, ditetapkan setiap perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Amran min indina, satu urusan daripada sisi kami. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quranul Karim. Jadi Allah Ta'ala sebut inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkannya. Nya itu hak tu kembali kepada Al-Quran. Dhamir hak itu dhamir ghaib kembali kepada Al-Quran. Yang mana kalau kita lihat Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan dhamir dengan dhamir at-ta'zim, dengan dhamir inna. Inna ni bila Allah Ta'ala sebut dalam Quran menunjukkan satu perkara yang sangat besar. Satu perkara yang sangat hebat kerana Allah Ta'ala guna dhamir tu sesungguhnya kami. Maknanya satu keagungan yang sangat besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna a'tainakal kautsar. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum. Inna arsalna nuhan ila qaumih. Jadi banyak ayat Allah Ta'ala gunakan inna menunjukkan kepada satu keagungan yang sangat besar yang datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala bila mana Allah Ta'ala gunakan dhamir yang mufrad. Dhamir yang mufrad ini yang seorang menunjukkan pada maqam inas, menunjukkan pada maqam tawaddud, kecintaan, tahabbub, rasa cinta, wa tama'natul qalb, rasa tenang hati. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Musa AS dalam surah Taha, Allah mengatakan inni ana rabbuka fakhla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah Ta'ala mengatakan inni ana rabbuka, aku ni Tuhanmu wahai Musa. Fakhla'na alaik, tanggalkanlah kasut kamu. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya engkau ni berada di tempat wadi yang suci. Itulah di Tur Saina. Jadi Allah Ta'ala guna dhamir inni. Inni. Jadi inni ni rasa cinta, rasa sayang, rasa kasih. Tapi bila Allah Ta'ala guna inna, menunjukkan satu perkara yang sangat besar. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wa ma adraka ma lailatul qadr. Adakah kamu tahu apakah itu Lailatul Qadar? Ma di sini ma istifham, ma tanya. Ma tanya lil istifham ayu syai'in. Apakah kamu tahu? Apakah kamu tahu apakah itu Lailatul Qadar? Bila mana Allah Ta'ala tanya sesuatu perkara itu, menunjukkan perkara itu sangat-sangat besar dalam Al-Quranul Karim. Sebagai contohnya Allah Ta'ala guna cerita-cerita tentang kiamat. Allah Ta'ala tanya Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka Mal-Haqqah. Adakah kamu tahu apakah itu Haqqah? Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala bagi tahu wa ma adraka ma saqar. Adakah kamu tahu apa itu neraka Saqar? Wa ma adraka ma yaumul fasl. Adakah kamu tahu apa itu yaumul fasl? Wa ma adraka ma yaumuddin. Wa ma adraka ma sijjin. Wa ma adraka ma illiyun. Wa ma adraka ma tariq. Wa ma adraka ma al-aqabah. Wa ma adraka ma al-qari'ah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka ma al-hutamah. Semuanya menunjukkan Allah Ta'ala tanya ni satu perkara yang sangat besar, yang berkait dengan hari kiamat, yang berkait dengan Lailatul Qadar ini. Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala tanya bagaimana kita ni manusia yang tak tahu, bagaimana hebatnya Allah Ta'ala jadikan, tunjukkan kebesaran dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tahu kelebihan Lailatul Qadar ini. Allah Ta'ala bagi tahu Lailatul Qadr khairu min alfi syahrin. Lailatul Qadar ini merupakan lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Ta'ala tak guna kalimah mislu.
sama macam 1000 bulan. Allah Ta'ala kata apa? Khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Bila kata lebih baik, belum tentu kita panggil apa? Sama dengan 83 ataupun 84 tahun. Boleh jadi 85 tahun, boleh jadi 86 tahun, boleh jadi 90 tahun, boleh jadi 100 tahun. Kerana apa? Khairun min alfi syahrin. Kalimah khairun itu menunjukkan lebih baik, bukan mislu. Kalau mislu dia sama. Jadi bagaimana kalau kita melakukan ibadat pada malam itu, mudah-mudahan kita semua ni dapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita berdoa pada malam itu, yang mana doa kita tadi itu lebih daripada 1000 tahun, lebih daripada 84 tahun. Kalau kita sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala, satu sujud saja lebih daripada 84 tahun. Kita sedekah RM1 lebih daripada 84 tahun. Kita berzikir pada Allah, kita bangun semayang tahajud, kita bangun semayang qiyamul lail dan sebagainya, lebih daripada 84 tahun tadi. Ini menunjukkan bagaimana kasihnya Allah Ta'ala kepada umat Nabi ni, kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana umur umat Nabi ni rata-ratanya pendek, tak panjang, di antara 60-70, mabaina sittina wa sab'in umur umat Nabi ni. Jadi kalau kita lihat pada hari ini, siapa boleh sampai umur sampai 84 tahun? Kalau ada pun mungkin subsidi saja, yang ada lebih-lebih 100 tahun. Tapi nak capai sampai umur ni memang kita panggil apa? Jarang-jarang berlaku. Dan kalau kita lihat bagaimana umat dahulu di antara Bani Israel, yang mana mereka ini, bila Nabi cerita, ada di kalangan pemuda di kalangan Bani Israel yang berjuang pada waktu siang, berjihad fi sabilillah, dan pada waktu malam dia beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada isyak sampai ke subuh, selama 1000 tahun. Maka perkara ini mentakjubkan sahabat-sahabat Nabi. Mana boleh beribadatnya pada waktu malam, kemudian siangnya dengan berjihad fi sabilillah. Maka Allah Taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu surah, iaitu Al-Qadar ini, yang mana kita ni satu malam je, yang mana kita buat amal ibadat menyamai lebih daripada 1000 tahun tadi tu. Ini hebatnya Lailatul Qadar, yang perlu kita ambil peluang yang telah Allah Ta'ala sediakan kepada kita. Dan kalau kita lihat, Allah Ta'ala ni menggandakan pahala dan ganjaran ni di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, khususnya bagi sebahagian masa dan sebahagian tempat. Kita lihat bagaimana di antaranya tanah haram Makki, tanah haram Mekah. Orang-orang yang pergi semayang di tanah haram, di Masjidil Haram di Mekah itu, mereka solat di Masjidil Haram, yang mana digandakan sehingga 100,000 kali ganda. Ini kelebihan tanah haram. Orang yang pergi ke Madinah, Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, digandakan sampai 1000 kali ganda. Orang yang pergi di Masjid Al-Aqsa digandakan sampai 500 kali ganda. Dan juga orang yang semayang berjamaah digandakan pahala 27 darajat. Berbeza dengan orang yang semayang seorang diri. Kalau orang yang semayang seorang diri tadi tu, dia semayang 27 kali pun belum tentu menyamai pahala solat berjamaah. Oleh sebab itulah bagaimana kita lihat kelebihan-kelebihan ini ada ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan mengikut tempat-tempat dan masa-masa yang tertentu, yang kita kena rebut peluang ini. Dan Lailatul Qadar ini, masa dia sangat terhad, 10 malam yang terakhir, yang disebut oleh Nabi SAW ini. Dan kalau kita lihat bagaimana sebulan para sahabat-sahabat Nabi ni, mereka ini mencari Lailatul Qadar, bahkan setahun cari Lailatul Qadar. Tapi Nabi memudahkan kita, menerangkan kepada kita bagaimana kamu carilah, taharrau Lailatul Qadar, kamu carilah Lailatul Qadar ini pada 10 malam yang terakhir. Dan kita pada hari ini 21 Ramadan, semalam tuan-tuan mungkin dah bangun qiyamul lail, alhamdulillah.
Jadi pada malam ini 22 Ramadan dan seterusnya, pastikan kita ni menghidupkan malam-malam kita. Hidupkan malam-malam seperti mana yang Nabi sebut, ahya lailahu. Nabi SAW, kan Rasulullah SAW idza dakhala al-awashir, bila Nabi dah masuk 10 malam terakhir, antara yang Nabi buat, ahya lailahu. Nabi hidupkan malam. Ahya ni kita hidupkan. Lawan dia mati. Jadi mati ni antaranya adik-beradik mati, iaitulah tidur. Kalau kita banyak tidur hujung-hujung Ramadan ini, maka kita tak menghidupkan malam. Jadi kita kena hidupkan malam dengan cara kita beramal ibadat kepada Allah. Rugilah. Rugi, sangat rugi kalau kita tak ambil peluang ini. Kalau kita masih lagi sibuk dengan dunia, mencari kenikmatan dunia, duk sibuk dengan persiapan raya, sehingga kita mengabaikan malam yang sangat istimewa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, yang mana kita akan terhalang daripada mendapat kebaikan, daripada kebaikan yang lain-lain. Jadi yang mana Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan Lailatul Qadar ini. Allah Taala sembunyikan, kenapa? Kerana hikmahnya untuk sebagai suatu uslub untuk menarik kita ni buat amal ibadat. Allah Taala sembunyikan, tak bagi tahu bila berlaku Lailatul Qadar. Nabi satu hari, Nabi SAW, Nabi dah tengok Lailatul Qadar. Nabi tahu Lailatul Qadar. Nabi nak bagi tahu sahabat-sahabat Nabi tentang Lailatul Qadar ini, maka Nabi keluar daripada rumah Nabi. Nabi berjumpa dengan dua orang lelaki Ansar yang sedang bergaduh. Laqad nusituha, maka Nabi dilupakan nak cerita tentang Lailatul Qadar ini. Allah Taala sembunyikan pada 10 malam yang terakhir ini supaya apa? Kita carilah. Kena cari, bukan tunggu mari datang rumah kita. Assalamualaikum, saya Lailatul Qadar ni, bangun beramal ibadat, bukan begitu. Kita kena bangun. Kita yang kena bangun dan kita yang kena buat amal ibadat pada malam-malam, 10 malam yang terakhir ni lebih-lebih lagi. Dan yang mana kalau kita lihat, di antaranya kalau kita lihat di dunia ni, orang-orang yang mencari orang yang pergi ke pasar dan sebagainya, dia masuk ke pasar cari-cari barang-barang yang berharga, dia mesti dia cari. Dia tak ada pergi masuk pasar dia nak beli terus, tak ada. Dia mesti dia cari, dia belek, dia pilih yang mana dia tengok harga yang sesuai ataupun harga yang dia tahu benda ni kalau jual ni mahal dan sebagainya, maka dia akan beli benda ni. Sebab dia tahu, dia akan cari. Dia akan cari, dia akan tunggu, dia akan tengok mana barang yang molek-molek. Oleh sebab itulah akhirat ini ataupun Lailatul Qadar ini Allah Taala sembunyikan. Nak suruh kita cari. Bila kita cari dalam 10 malam yang terakhir ini, mudah-mudahan kita akan dapat Lailatul Qadar insya-Allah. Kemudian yang mana pada malam itu Allah Taala bagi tahu, tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Allah Taala menerangkan kepada kita tentang keistimewaan malam Al-Qadar ini, yang mana para malaikat Allah Taala akan turun ke bumi ini. Mereka ni akan turun, tatanazzalu, turun daripada langit, 7 lapis langit ni akan turun malaikat ni ke langit dunia, sehinggalah ke muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Turun untuk apa? Untuk menyaksikan musimul khair al-azim, menyaksikan musim kebaikan yang sangat hebat yang Allah Taala jadikan, berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalimah tanazzala ini, tanazzalu dengan sirah yang mana turunnya malaikat pada malam itu, turun secara ramai-ramai, turun tak henti-henti, dan turun secara kita panggil apa, berbondong-bondong yang sangat ramai. Yang mana dalam satu hadis riwayat Baihaqi dalam kitab Sya'bul Iman daripada Anas bin Malik, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana lailatul qadri nazala Jibril alaihi salam fi kabkabatin minal malaikah. Bila mana malam Al-Qadar ini, Jibril akan turun fi kabkabatin, ay jamaah, turun secara berjamaah daripada kalangan malaikat Allah Subhanahu wa taala, yusalluna ala kulli abdin qa'imin. Mereka ni akan berdoa kepada setiap hamba-hamba yang bangun berdiri. Dia akan cari, malaikat ni akan cari mana-mana hamba ni yang beriman, yang bangun, yang berdiri, yang sedang solat, yang sedang berzikir dan sebagainya. Dia akan cari.
Jadi bayangkanlah penuhnya malaikat Allah Ta'ala itu, yang mana Nabi kata lebih daripada batu-batu kerikil yang ada di atas muka bumi ni. Banyaknya malaikat. Sempitnya bumi ni, tuan-tuan sekalian, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan malaikat-malaikat itu cari orang-orang yang sedang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au qa'idin yadhkurullah azza wa jalla, dan orang yang sedang duduk berzikir kepada Allah. Diri duduk, ikutlah, yang penting dalam keadaan diingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza kana yaumu 'idihim, bila mana hari raya mereka, bila mana hari raya mereka, Allah Ta'ala berbangga dengan para malaikatnya. Baha bihim al-malaikatahu faqala, Allah Ta'ala mengatakan, ya malaikati abidi wa imai, wahai para malaikat aku, tengok ni hamba aku, lelaki aku dan hamba perempuan aku. Qadau faridati alaihim summa kharaju ya'ujuna ila du'a, yang mana mereka ni melaksanakan kefarduan mereka. Mereka melaksanakan benda yang wajib ke atas mereka ini. Mereka melakukan ibadat kepada aku. Summa kharaju ya'ujuna ila du'a, kemudian mereka keluar merintih-rintih, mereka ni memohon doa kepada aku. Memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa izzati wa jalali wa karami wa uluwi wa irtifa'i makani la ujibannahum. Allah Ta'ala mengatakan, demi kebesaran aku, demi keagungan aku, demi kemuliaan aku, demi ketinggian aku, demi ketinggian kedudukan aku, la ujibannahum, aku akan kabulkan permintaan mereka. Ini yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada para malaikat. Allah Ta'ala berbangga-bangga dengan hamba-hambanya yang bangun beribadat pada malam Al-Qadar ini. Sehingga Allah Ta'ala bagi tahu, irji'u qad ghafartu lakum, kembalilah, baliklah, faqad ghafartu lakum, sesungguhnya aku telah mengampunkan mereka. Wa baddaltu sayiatikum hasanatin, dan aku telah gantikan, tukarkan dosa mereka kepada pahala, kepada kebaikan mereka ini. Fayarji'u, maka mereka kembali, manusia kembali dalam keadaan maghfuran lahum, diberikan keampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bagaimana musyarakah al-malaikah lil mu'minin. Para malaikat berkongsi-kongsi dengan orang beriman kepada Allah Ta'ala ini pada musim kebaikan ini. Malaikat pun nak cari pahala lebih juga. Yang mana malaikat ini nak cari pahala yang lebih, mereka ni turun ke atas muka bumi ni. Macam kita lah nak pergi haji, pergi nak dapat pahala lebih, pergi buat haji, buat umrah. Malaikat pun sama, mereka turun daripada langit pergi ke atas bumi ni, yang mana untuk mencari orang yang beribadat pada Allah, mengaminkan doa mereka, bersalaman dengan mereka, beribadat sekali. Yang mana kita lihat inilah satu mahrajanat yang menghimpunkan semua penduduk langit dan bumi. Ni kita kata hebat Lailatul Qadar ni. Satu mahrajanat, satu festival, satu kita panggil apa, satu pesta ibadat yang sangat hebat, yang mana meliputi penduduk langit dan bumi yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para malaikat ini diturun dengan perintah Allah, biizni rabbihim min kulli amrin, yang mana mereka membawa tugas-tugas dan juga arahan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk urusan pentadbiran, untuk kita panggil apa, telah ditetapkan perkara-perkara yang berlaku pada tahun hadapan, hatta Lailatul Qadar, sehinggalah pada Lailatul Qadar yang seterusnya. Ini ditetapkan ketetapan dalam tempoh setahun. Bagaimana rezeki kita, bagaimana ajal kita, bagaimana macam-macam lah, semua yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajri, salamun, sejahteralah, sejahteralah Lailatul Qadar itu sehinggalah terbitnya fajar. Yang mana Allah Ta'ala sifatkan malam yang penuh dengan keberkatan ini dengan Lailah Salam, dengan malam yang penuh dengan rasa keamanan, rasa ketenangan. Tidak ada kita panggil rasa kemarahan, tak ada rasa intiqam, tak ada rasa nak musuh dengan orang, tak ada.
tak ada permusuhan. Di malam tu malam yang tenang. Tenang sangat malam itu. Kenapa? Malam itu padanya turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Macam hari raya lah tuan-tuan sekalian. Macam hari raya lah. Malaikat turun, orang beriman semua beramal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang sangat hebat yang mana jin-jin dan syaitan-syaitan pun tidak ada. Pada malam itu yang mana kita lihat pada malam tu malam yang sangat tenang, dan Nabi pun sebut di antaranya tanda-tanda lepas daripada malam itu, tanda dia berurusan sehinggalah terbitnya fajar, yang mana matahari dia la syu'a alaha, matahari dia tak terik sangat dan tak panas sangat, yang mana kita lihat hebatnya Lailatul Qadar ini dengan ketenangan yang Allah Ta'ala berikan pada malam itu sehinggalah terbitnya waktu fajar. Jadi sebab itulah kita ni jangan tinggalkan sembahyang subuh berjemaah. Jangan tinggal sembahyang subuh berjemaah, mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar, dan jangan tinggal sembahyang isyak berjemaah. Kita akan dapat Lailatul Qadar insya-Allah, dan pada waktu malam itu kita isilah dengan pengisian rohani yang mana yang telah disusun oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bermacam-macam program yang boleh kita buat pada malam itu, dengan kita solat tarawihnya, dengan kita tadarus Al-Quran, dengan kita banyak berzikir kepada Allah, dengan qiyamul lail, dengan sedekah, dengan melakukan perkara-perkara yang baik dan sebagainya, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengganjari kita dan menjadikan kita ini orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganjari kita dan memberikan kepada kita ini peluang untuk kita bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersama-sama dengan orang yang soleh, orang yang mati syahid dan orang yang siddiqin dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan kita dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tinggal lagi untuk kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itulah pada pagi ini perkongsian berkenaan dengan kelebihan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan menyebarkan kepada orang lain tentang kelebihan yang sangat hebat ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.